Are you ready, guys? Let's go. Kita nak start kalau kita semua dah ready. Kita saya tunggu Jimmy ni. Tunggu Jimmy tu, dia tengah set up. Dia tengah set up ke semuanya. Kiranya lepas ni tu jalan, okay? Korang jangan lupa untuk standby korang punya buku nota and pen, pensel. Kalau ada masih lagi yang menggunakan pensel, standby je semua, okay? Dan saya nasihatkan jangan dengar, kalau belum tahu, jangan dengar separuh jalan. Pastikan dengar betul-betul dulu, Alright, kita akan mulakan kita punya seminar online sebentar saja lagi. Dan live ini saya akan buat sejam. Maksudnya dah lepas sejam saya akan tutup and then buka live baru. Sebab dekat Instagram ni dia tak boleh live lama-lama. Dia sejam saja, okay? Alright. Sesi 1, Introduction to Forex. Okay, sesi 2 kita akan lagi dalam sikit, iaitu pasal MetaTrader. Okay, kalau ramai yang tak tahu MetaTrader ni apa, MetaTrader ni application yang kita gunakan untuk trade Forex. Okay, semua jelas Okay, guys. Ini adalah basic forex, okay? Kita dah basic forex. Korang dengar dulu. Soalan tu nanti. Adakah orang tanya soalan dulu baru penerangan? Tak, penerangan dulu barulah soalan, okay? So korang dengar dulu. Dengar dulu Baru jauh balik dia kata. Ya sabon je. Korang dengar dulu. Okay, dengar dulu betul-betul. Take note. Tak faham baru tanya. Okay, lepas tu bila korang dah fahamkan basic pengenalan apa semua ni, nanti saya akan invite korang masuk kepada kelas advance pula. Kelas advance pun free je, semua free je. Okay, no problem. Okay. Okay guys, kita sambung, okay? Korang dengar dulu. Dengar dulu betul. Okay guys, so kita sambung kepada Jimmy. Korang dengar dulu, barulah korang tanya, okay? Okay, alright. Go Jimmy, go. Okay. So aku nak terangkan terus. Ni kelas basic. Sesi pertama dan sesi kedua ni kelas basic. Kalau korang expect untuk dapat signal atau teknik entry apa semua tu dalam kelas advance, nanti korang join lah kelas advance. Dan kalau expect dekat sini untuk ada teknik entry ke apa semua, aku tak terangkan lah, sebab just untuk basic, untuk orang yang betul-betul tak tahu apa-apa. Bagi korang faham dulu basic, okay? Lepas tu barulah masuk kepada kelas seterusnya, kelas advance ke, signal ke, apa ke, semua free je nanti. Tapi korang faham dulu basic ni. Kalau korang macam tanya scalping ke intraday apa semua tu, benda tu tak ada dekat sini. Sebab ini kelas basic dan ini sesi pertama. Untuk kelas basic, just betul-betul penerangan je. Untuk yang betul-betul macam nak cakap, yang macam curious lah, nak tahu. Sekejap. Okay. So, kita boleh teruskan. Okay, yang aku cakap tadi, apps yang kita gunakan untuk forex ni iaitu MetaTrader. MetaTrader ni ada dua jenis, iaitu MetaTrader 4 dan MetaTrader 5. Kalau korang tanya, so MetaTrader ada dua jenis, MetaTrader 4 dengan MetaTrader 5. Kalau korang tanya apa beza ke, apa persamaan dia, aku boleh cakap sama je. Nanti dalam sesi kedua aku akan terangkan dan ajar macam mana kita nak gunakan apps ni. Ini adalah apps tau. Sebab ramai yang betul-betul zero yang dia tanyalah, kita nak trade forex ni guna application apa kan. Ni apps dia nama MetaTrader. Dekat App Store ada, dekat Play Store pun ada. So korang boleh install lah kalau korang nak main forex. Nanti kita akan ajar lah macam mana kita nak gunakan benda tu. Okay, so kita boleh cakap MetaTrader ni apps yang kita guna untuk trade forex. Sebab macam Suara jauh Jimmy. Ha? Suara jauh. Hello?
Okay. Okey, sekarang okey. Alah, dengar. Okay, sebelum ni aku pernah cakap macam kalau kita nak beli barang dekat China, kita guna Shopee ataupun Lazada atau apps yang sepatutnya. Sekarang ni kalau kita nak trade forex, kita guna apps ni iaitu MetaTrader. Sama je perumpamaan dia. Okay, kita teruskan. So, harap korang ambil nota MetaTrader ni application untuk trade forex. Apps dengan broker. Okay, sekejap. Sorry, aku terbaca komen. Aku ignore je lah komen. Nanti komen Luqman yang akan baca. So, dia akan jawab. Aku Memang teruskan ignore mengajar. je. Kan dah cakap lah tadi. Okay. So, okay. Siapa-siapa yang trade forex, kita... Sekejap. Siapa yang trade forex, kita gelarkan nama dia adalah trader. Trader ni untuk seorang trader lah, seorang yang trade forex. Dan kita nak trade forex iaitu kita trade currency. Currency ni mata wang. Macam kita tahu, forex ni adalah singkatan untuk foreign exchange, iaitu lantaklah salah eja. Foreign exchange iaitu maksud dia dalam bahasa Melayu pertukaran mata wang asing. Dan kita nak trade pertukaran mata wang asing itu adalah currency. Currency ni mata wang. Dan dekat tengah kita broker. Broker ni yang macam kita berurusan nak jual beli ataupun nak tekan dekat forex tu, kita kena guna broker. Broker ni orang tengah. So dekat Malaysia ada banyak gila broker. Bukan Malaysia, seluruh dunia ada macam-macam broker. Dan setiap broker ada special dia lah. Ada yang macam tu, dia macam tu. Lepas tu kalau orang cakap kan broker apa, pakai broker apa semua tu, maksudnya broker ni macam kita deposit duit ke dalam broker, dalam kita punya wallet. Broker ni ada wallet. Lepas tu barulah kita boleh trade currency guna MetaTrader. Itu secara ringkas je lah. Aku just nak explain broker ni apa, trader ni apa, currency ni apa. Okay. So kita teruskan. Okay, currency. Aku pergi dalam sikit, lepas tu aku akan keluar ke apa orang kata introduction balik. Aku nak explain pasal currency kejap. Okay. So currency macam kita tahu dekat Malaysia kita guna currency MYR iaitu Malaysia Ringgit. Dan dekat dunia ada banyak gila currency, USD, US dollar, JBP, Great Britain Pound, JPY, Japanese Yen, dan ada banyak gila, Singapore dollar dan seterusnya lah. Dan ini adalah currency. Macam kita tahu macam kita tahu macam dekat 1 USD kita boleh kira macam berapa ringgit kan. Contoh 4 ringgit 40 sen ringgit Malaysia kan. Okay, so dalam forex benda ni yang kita kena ambil tahu. Maksudnya mata wang. Sebab dekat forex kita main mata wang. Dan daripada mata wang jatuh ke naik ke, benda ni lah yang orang akan kisah. So kalau orang tanya macam mana buat duit dengan forex kan, dia akan main ni lah. Dia akan target mata wang setiap negara tu nak akan jatuh ataupun akan naik. Macam tu secara ringkasnya. Nanti dekat sesi kedua kita akan terangkan lagi mendalam lah. Okay. Sekejap. Okay. Dalam Main. Ya. Yang betul. Ada nak tambah apa tak? Tak ada. Jap. Aku blur kejap. Bila baca komen tu je, senang je. Sebab komen tiba-tiba dia hilang tau. Apa tiba-tiba hilang bongok. Hilang gila. Ada je ni. Okay.
Explain pasal hukum sekali. Okay. Lalang cakap tu kita explain pasal hukum sikit lah. Hari tu kita pun dah explain sikit dekat sesi pertama yang hari tu. So dekat hukum dalam kelas forex ni macam ni. Macam ni Tak payah explain pasal hukum. Tak payah explain pasal hukum. Kau bukan JAKIM. Nak hukum-hukum pergi ke YouTube, ada banyak orang explain. Itulah aku dah cakap macam tu lah. Kalau korang nak tahu pasal hukum ke halal ke haram semua benda tu, maybe korang boleh cari sendirilah. Kau takut ke Jimmy? Kan? Asal kau takut? Aku takut kau salah cakap pasal hukum. Tak payah takut. Salah boleh betulkan. Yang dah tahu duduk diam sudah. Tak payah acah sifu. Standard lah bro. Malaysia banyak sifu. Dia takut lah tu. Kat sini ramai orang yang tengok. Okay, aku nak explain pasal resepi. Okay, dia macam ni. Macam minggu lepas aku samakan forex dengan satu bahasa baru dan aku beberapa hari lepas aku belajar satu benda. Dekat forex ni kita boleh samakan dengan memasak. Okay, aku akan explain macam ni tau. Sebab dekat forex ni kau kena ada komitmen tau. Komitmen dan kena rajin dan kena apa lagi konsisten. Benda-benda macam ni sangat penting untuk korang jadi seorang trader. Sebabnya dia macam ni, dalam forex ni kita tak boleh macam join hari ni, maksudnya kita nak belajar hari ni, kita expect kita akan kaya esok lusa. Dia bukan macam tu. Kita Sekejap. Ada aku punya earphone ni. Okay. So forex ni bukanlah jalan mudah untuk korang nak buat duit. Dia macam it's simple. It's simple but it's not easy. Dia mudah tapi tak senang. Sebab dalam forex ni macam ada orang boleh jadi kaya gila, ada orang yang kaya boleh jadi miskin. Okay. Dan aku sangat syorkan dekat Allah. Aku tak boleh ada komen sebelah ni. Aku asyik nak baca komen. Tak payahlah baca komen dulu. Okay guys, Jimmy ni dia tak biasa ajar ramai-ramai. Tu yang dia macam takut-takut, malu-malu. Biasanya aku macam baca komen lah. Aku akan explain, aku explain. Lepas tu komen selalu bergerak Aku asyik tengok macam tu. Tak payah. Kau tengok komen kat mana? Dekat IG aku buka sebelah. Asal kau buka sebelah? Saja nak tengok orang takut ada tak faham ke apa ke. Yes, komitmen, rajin, konsisten. Okay. Sebab apa? Sebab dia macam ni. Ada orang yang jenis hangat-hangat tai ayam kan. Dia macam okay nak belajar hari ni apa semua kan. Lepas tu tiba-tiba 2-3 hari lagi dia macam down, macam susah, macam tak boleh teruskan lah. So benda macam tu aku tak syorkan lah untuk siapa-siapa yang nak belajar forex. Kalau korang rasa macam korang nak belajar seminggu je, lepas tu korang rasa macam malas lah, better tak perlu teruskan terus. Sebab nanti akan bazir masa lah. Bazir masa bagi bazir duit korang lah. Dan forex ni juga kita boleh letak dia sebagai investment. Sebab kita boleh samakan juga dia dengan berniaga. Sebab dia perlukan modal untuk kita grow. Tapi dalam forex kita ada macam real account dengan demo account. Real account ni kita guna untuk betul-betul trade duit real. Kita masukkan duit betul dan kita boleh buat duit betul. Demo account ni kita just untuk kita practice. So siapa-siapa yang bijak, kita just main demo account, tekan je kat demo account, practice je dekat demo account. So korang rugi ke, korang untung ke, tak efekkan duit korang. Okay. Aku berbalikkan tadi kepada resepi. Sebabnya macam ni.
Macam mana cakap lah. Okay, aku samakan forex dengan memasak. Okay, kalau korang nak belajar memasak, korang ada beberapa cara, iaitu Jauh Jimmy, mic jauh. Hello? Ha. Okay, aku samakan forex dengan memasak sebab macam ni, kalau korang nak belajar memasak, ada beberapa cara. Korang boleh cari buku kan, korang tengok resepi, korang boleh try masak sendiri. Tu buku pula korang boleh belilah. Tu boleh beli daripada buku, maksudnya tetap mengeluarkan modal untuk belajar memasak kan. Okey, satu cara lagi, cara percuma, iaitu korang boleh tengok YouTube, korang boleh belajar daripada situ. Dan tu pun free. Kalau forex pun sama juga, korang boleh juga tengok YouTube ataupun korang boleh beli buku. Okey, tapi cara yang paling efektif untuk belajar, biasanya kita perlukan cikgu lah kan. Cikgu yang mengajar. Ni sangat efektif. Tak kisahlah korang praktis apa kan, main alat muzik ke, korang menyanyi pula. Korang tak kisahlah buat apa, kalau ada cikgu yang mengajar dan ada cikgu yang tegur kesalahan korang, lagi cepatlah korang faham. So cikgu ni macam biasalah, kita kena bayar upah dia. So kos dia agak mahal, tapi ini adalah cara paling cepat untuk korang belajar dengan, orang kata apa, tak langgar dinding lah. Paling senang untuk belajar. Dan Sekejap, ini Jimmy. ada kos. Yes. Sekejap. Kenapa? Aku nak block yang spam ni. Semak pula aku tengok. Ada orang spam ke? Spam. Sekejap aku tulis balik. Spam. Lagi mana lagi? Siapa lagi yang spam? Ada spam ke? Okay. So benda yang aku explain tadi, sekejap aku explain balik. Contoh macam ni, dia nak belajar, tak kisah apa benda pun, ada satu cara, ada dua cara. Satu yang free, satu yang berbayar. Dan yang free ni, macam aku explain tadi, kita tengok YouTube. So kita belajar daripada situ. Tapi bila tengok YouTube ni, orang kata belajar sendiri, kalau ada salah ke apa, susah sikit lah kita nak ni kan, sebab tak ada orang tegur kan. So susah sikit lah nak pandai, tapi takkan pandai. Tapi depend lah, ada orang yang jenis suka belajar macam ni, yang jenis tak suka ditegur kan. Okay, so cara kedua, kita yang perlu keluarkan modal. Dan daripada situ, contoh kita beli buku. Daripada buku kita belajar macam ni. So tapi tetap sama, maksud aku, buku ni tetap belajar sendiri juga. Maksudnya kita still keluarkan modal, tapi kita belajar sendiri sebab tak ada orang nak tegur. So cara yang paling efektif, kita kena ada sifu, iaitu cikgu yang mengajar kita. Sebab cikgu lah yang akan tunjuk kita. Cikgu ni biasanya orang yang dah berpengalaman lah kan. Macam kalau dalam forex ni, carilah sifu-sifu atau sesuatu yang ada ilmu yang boleh mengajar kita, supaya kita tak langgar dinding, kita tak suka hati je nak main tekan apa semua, main macam tak ada ilmu kan. Sebab kalau kita main macam tu, kemungkinan orang kata keluarkan duit banyak. So ramai yang orang cakap forex ni scam apa semua, sebab dia keluarkan duit dan dia main hentam je suka hati, tak ada orang tegur betul ke salah ke apa semua. Lepas tu duit habis, duit makin sikit kan. Sebab dia pun habis sebab tak ada orang nak tegur dia. Macam tu lah. So sifu ni, orang yang mengajar ni, macam costing sikit lah sebab pasal pak modal. Tapi sangatlah macam orang kata investment yang bagus, sebab kita juga, untuk kita punya kebaikan juga. Okay. Man, tambah sikit man, aku blur lah. Bela baca komen. Tak, komen tak keluar. Aku tak boleh baca komen. Kau keluar masuk balik, nanti nampak komen. Yeah. Kau blur sebab kau tengok komen dari awal tadi, sambil mengajar sambil tengok komen. Saya mengajar tengok komen. Keluar. Tak payah tengok komen. Okay.
Bagi sekarang kalau kau beli kan. Bagi dia orang tanya Okay. soalan dulu. Tak apa, aku teruskan dulu. Banyak sangat ni. Kau Aku tak buka soalan lagi. Banyak ni kau cakap tadi. Jawab soalan dulu lah. Okay, bolehlah, tanyalah. Okay guys, kita buka pertanyaan dulu. Buka pertanyaan sekejap. Ada siapa Tak apa, tanya ke? tanya dulu. Sultannya dia tak tanya pula. Sekejap, delay. Okay guys, silakan bertanya sesiapa yang nak bertanya. Ada apa ke? Octa Effect tu sama je ke? Itu broker ya. Itu broker. Octa Effect Hot Forex. Hot Forex tu semua tu broker. ha. Broker ni satu company yang menolong kita untuk deposit dan withdraw duit lah. Dia macam orang tengah lah. Dia kan dah explain dah kan, broker kan. Forex ni ada risiko ke man? Ada, semua benda ada risiko. Apa yang tak ada risiko? Cuba beritahu. Kerja MACD Semua pun benda ada. ada risiko. Kau kerja MACD pun ada risiko. Kau nak pergi kerja tiba-tiba accident kan. Itu pun risiko juga. Berniaga pun ada risiko. Semua Kalau ada risiko. Forex ni tak ada risiko, kalau Forex ni 100% guarantee return, semua orang join Forex. Guna akaun bank orang lain boleh ke? Boleh je. Itu sendiri punya risiko lah tu. Modal paling rendah nak trade berapa? $5 cukup. Forex ni ada risiko ke man? Ada. Main Forex ada hak umur ke? Tak ada hak umur kalau boleh start daripada awal. Tapi dekat Malaysia untuk ada akaun bank sendiri, tak silap aku umur 18 tahun. So better korang ada akaun bank sendiri, sebab korang nak depo duit dan withdraw duit masuk ke akaun bank korang. Takkan nak masuk ke akaun. Biar aku jawab lah. Kau jawab lama siap. Lambat dulu. Okay, cuba kita tahu step-step nak start Forex. Ni tengah ajar. Kalau yang ingat bayar guru tu membazir macam mana ya? Itu sila meninggal. Untuk 14 tahun boleh ke join? Boleh, tak salah. Selain daripada MetaTrader, ada alternatif lain ke? Ada banyak. Tapi yang paling famous MetaTrader. Suggest cikgu dan buku terbaik. Ada banyak. Nak cikgu apa? Apa beza Forex dengan option? Option ni binary. Apa maksud apa ni? Maksud backtest apa man? Backtest tu maksudnya macam analisa balik lah benda-benda lama. Ulang gaji. Ulang gaji. Dalam Sekejap. Forex ni korang kena ulang gaji banyak. Banyak komen terlalu banyak. So saya skip sekejap. Man, kalau kita modal $50, lepas tu kita loss $100, kira dia bayar macam mana man? Apa benda kiraan ni? Modal 50, loss 100. Terbalik tu. Boleh. Berapa lama man dengan Jimmy trade nak sampai tahap macam ni? Macam sekarang ni. Saya tak cakap pun saya paling hebat dekat Malaysia ni. Tapi saya dah 4 tahun. Copy trade kita just labur duit ke macam mana? Terangkan. Sama. Copy trade ni dia adalah benda trade. Tapi ya kita tak trade lah. Bukan kita yang trade. Kita follow siapa master account tu. Kalau dia trade pair ni, kita pun auto follow. Kerana siap-siap jawapan. Aduh mak. Semua jenis bank boleh ke man? Ada ke bank yang ada bank itu sendiri? Semua boleh. Olim Trade man, itu broker. Apa beza Moshed dengan Hanzo? Lain mak kot. Soalan susah je. Itu tu. TP tu apa? Take profit. Analyze dia biasa dengan biasa berapa lama nak berapa lama nak ambil? TFS price action. Untuk power maksud dia. TFS price action by Khalid Hamid. Okay, tahu. Cikgu nak Sifu nak dapat dari mana man? Banyak. Cakap je, saya memerlukan Sifu Forex. Banyak je. Ramai je yang boleh ajar. Sabtu Ahad Sabtu Ahad boleh withdraw ke man? Tak boleh. Apa tak boleh pula? Setengah broker boleh. Setengah LD boleh, setengah LD tak boleh. Macam mana nak grow 1 USD pergi 1K USD? Awal-awal lagi dah fikir macam tu. Apa kriteria untuk jadi FTT? Dah konsisten FTT terus. Man, signal pay esok. Invest Man, signal pay esok. Payah analisa sikit. Boleh.
Semua free korang nak saya bagi je. Dia senang je dalam dunia ni. Minta dapat. Man, forex dengan saham mana lagi senang belajar? Sama je. Dua-dua susah. Sama je, dua susah. Nak senang, Ada yang senang. main mesin, main mesin. Kalau senang semua orang dah kaya lah. Nak senang main mesin je dah. Weekend ada yang tak boleh. Betul tu. Ada yang tak boleh, ada yang boleh. Kau dah ajar copy trade ke Man? Copy trade tak payah dah ajar. Man, technical lah Man. Banyak bunyi dadak ni cik. Kalau dapat profit, apa ni? Kalau dapat profit anytime boleh withdraw ke? Ada masa dia? Ada masa dia. Tapi mostly boleh dikatakan anytime lah. Anytime boleh withdraw, tapi masuk duit ke akaun korang tu ada masa dia. Dia ada masa dia. Bila masuk duit nak masuk tu. Forex more risk than stock. Sama je. Man, boleh terangkan Sandy? Man, Per. Man. Aku nak explain pasal dari tadi aku nampak 4 dah soalan modal permulaan. Jom kita terangkan pasal modal permulaan. Modal permulaan boleh starting minimal $5 pun boleh. Tak ada, satu je. Okay, dia macam ni. Kalau korang dah power kan, korang masukkan 10 USD. 10 USD pun korang dah boleh grow 1 USD ke 1000 USD ke, tak kisah. Sebab korang dah ada ilmu, korang dah ada resipi korang. Tapi kalau korang tak power, korang masuk 1000 USD pun dia akan kejap je habis. MC ni apa? MC ni orang kata bankrupt lah. Dalam akaun MetaTrader korang, duit korang dah habis semua. So benda ni depend ke ilmu korang. Sebanyak mana korang dah ada ilmu, experience, berapa lama korang dah belajar. Untuk awal-awal, kalau yang tak tahu apa-apa, yang tak nak keluarkan modal banyak, korang main je demo account yang aku explain tadi. Demo account ni korang boleh sekali je nak masukkan duit. Kita boleh set lah duit dekat situ. 1000 USD ke, 2000 USD ke, 100 USD ke. Yang ni duit palsu yang dia bagi untuk kita main. Dan daripada demo ni, dia tengok kita boleh grow ke, maksudnya kita boleh banyakkan duit tu ataupun kita akan makin rugi. So kalau korang main demo pun masuk 10,000 USD, dia makin kurang. Kenapa korang nak main account real? Sebab kemungkinan korang akan rugi. Kalau korang praktis dekat demo, hari-hari korang dapat biru-biru, maksudnya korang dah boleh buat duit banyak. Dah tiba masanya untuk korang masukkan duit dekat real account. Sebab dekat demo korang dah boleh buat duit, tak mustahil dekat real pun korang boleh buat duit juga. Dan boleh je depo 10 USD kalau tak ada modal. Dan kalau teknik korang betul, korang boleh grow kan. Tak kisah grow, maksudnya lagi besar. Daripada 10 pergi 50, pergi 100 ke 1000 ke, tak kisah. Kalau korang ada teknik yang betul ataupun ilmu yang betul. Okay, so untuk menjawab persoalan yang macam berapa modal yang diperlukan dekat dalam ni, dia depend ilmu korang dah cukup ke belum korang nak masukkan duit tu. Kalau tak cukup, better main demo. Okay, Man. Ya. Okay, sambung lah. Apa sambung pula? Kau nak cakap apa tadi? Baca komen. Kau nak cakap apa tadi? Kau nak cakap something tadi? Aku potong. Aku baca komen tadi. Sekejap, aku check dulu berapa hari. Berapa lama dah. 56. Kejap lagi saya akan end live. So korang masuk balik live saya sebab saya tak boleh lama-lama ni. Instagram dia sejam je boleh. Okay. Demo account sama ke dengan real account? Sama, maybe ada beza sikit tapi lebih kurang sama lah. Kalau korang dah power dekat demo, boleh lah tu buat real account. Full margin tu apa? Full margin tu kalau korang masukkan duit 10 USD, 100 USD, korang tekan, betul-betul tekan. Kalau korang boleh buat daripada 100 ni ke 1000 dalam masa 5 minit, kejap juga korang boleh buat 100 ni kepada kosong dalam masa 5 minit juga. So ini nama dia full margin, maksudnya all in lah. Kalau yang selalu main card kan, all in lah.
Abang Boya kata beza real endowment account. Ya, ada beza dia untuk orang yang dah bawa. Tapi untuk orang yang awal-awal ni, untuk yang diorang ni, maksudnya yang zero, dia lebih kurang je. Sebab ni just permukaan forex, bukan benda yang mendalam lagi. Ini baru permukaan guys. Kalau korang nak trade terus ke Korea, boleh, tak ada masalah. Tak haram pun. Tak haram. Tapi kalau loss, jangan cakap jangan salahkan saya. Jangan salahkan kita orang. Bila nak start teknikal tu dalam kelas advance nanti. Sekarang kelas basic je. Man biasa time frame better ambil berapa? Soalan. Dah start ajar SOP untuk trade ke? SOP untuk trade tu pun dalam kelas advance. Ini kelas basic je. Dah banyak kali dah ulang kata. Demo pakai signal sama ke? Demo pakai signal sama ke? Tak faham. Teknik padu share sikit. Beza perasaan je dengan demo dengan Rin. Demo tak payah broker. Kalau dah ilmu, apa yang mistake kalau loss? Dia belajar trade ni analisa technical sini kan. Dia bukannya 100% betul. Kalau Ada orang kat dunia ni yang ada teknik 100% akan guarantee return. Semua akan ada risiko. Sepower mana pun orang tu tetap lebih kurang 99% win, 1% loss. Tapi tetap ada 1% loss. Tak ada orang yang boleh buat 0% loss. Forex ni bukannya zero risk. Tetap akan ada loss. Cuma bila teknik kita yang belajar, teknik kita tu macam kita just kurangkan kita punya loss. Bukannya 0%. Tetap akan ada loss. Okay, kita sambung. Aku nak explain pasal tadi juga ada 2-3 orang tanya pasal signal tu apa. Okay, sebab korang zero kan, aku akan explain signal tu apa. Dia macam ni. Untuk orang yang ada masa untuk belajar dan ada masa untuk luangkan untuk forex ni, sebab dia perlukan luangkan masa dan perlu analisa selalu buat, baru korang boleh faham benda tu. Boleh faham forex ni. Bila korang faham, benda tu jadi senang je. Tak kisah apa-apa pun, kalau korang faham, benda tu jadi senang je. So dekat forex ni, kalau korang boleh luangkan masa untuk belajar, untuk main sendiri, untuk trade sendiri, so korang boleh teruskan. Tapi bila orang yang ada duit tapi dia tak tak cukup masa untuk main kan, untuk belajar, dia nak main forex tapi dia tak ada masa untuk belajar. Dan macam mana cara dia boleh join signal. Signal ni macam ni. Okay, ni trade sendiri. Sorry tu saya kubur, aku tak pernah menulis. Okay, trade sendiri ni bila korang, macam aku cakap tadi lah, kita trade sendiri. Signal ni untuk orang yang malas ke, ataupun yang tak sempat, yang tak ada masa ke. Okay, signal ni apa yang dia buat? Okay, dia cari seorang yang signal provider, maksudnya seorang yang dah power. Lepas tu dia macam, contohlah korang tak pandai kan, korang pun minta dengan aku cakap, okay, nak buy ke nak sell ke, okay, aku bagi tahu korang dan korang buat je apa yang aku suruh. Dan kalau aku untung, maksudnya kalau signal aku tu betul, dia nak pergi mana, dan korang dapat duit lah, maksudnya korang untung lah. Tapi kalau signal salah, korang loss lah. Tapi macam tak, dia bukan macam copy trade. Copy trade ni macam kalau aku profit, korang pun profit. Kalau aku rugi, korang pun rugi. Tapi signal ni macam korang ikut apa yang aku cakap. Maksudnya, contoh kalau bila kita join signal, kita akan letak dekat Telegram channel ke apa ke. Bila kita suruh buy kan, contoh USD JPY kan, kita pun cakap buy. Korang pun tekan lah dekat korang punya MetaTrader, tekan buy kan. Ni adalah cara untuk follow signal lah. Maksudnya daripada signal tu korang pun tekan. Lepas tu kalau untung lah, kalau maksudnya kalau rugi lah. Tapi benda ni dia depend. Biasanya orang follow signal yang dah power, maksudnya dah ada ilmu sikit, dia boleh follow signal. Sebab daripada signal yang dia dapat ni, dia boleh juga belajar kenapa nak buy dekat situ, ataupun
kenapa nak sell dekat situ. Kalau korang zero, betul-betul zero untuk join signal, macam tak recommended juga, sebab nanti korang macam kenapa buy dekat sini kenapa sell dekat sini korang macam lost sikit. Orang suruh korang buat. Kalau untung, rugi, korang tak tahu apa-apa. So kalau korang ada ilmu, maksudnya korang belajar juga sikit kan. Korang belajar. So macam at least lama-lama kan, kalau orang suruh kan, korang tahu juga, okay, bentuk macam ni kena buy, bentuk macam ni kena sell. Tu function signal. Okay, dia ada trade sendiri, ada signal, ada copy trade and sekejap aku padam. Tunjuk. Okay, ada trade sendiri, ada signal, copy trade. signal, ada copy trade. Itu sinar. Itu Signal. sinar. Ada fund manage. Okay, trade sendiri ni macam aku cakap tadi, trade sini. Signal ni kita bila orang tu suruh buy, kita buy, orang tu suruh sell, kita sell. Okay, copy trade ni pula dia macam kita follow akaun orang tu tekan buy, akaun kita auto tekan buy sendiri. Tapi risiko tinggi lah, risiko. Tapi risiko dia tinggi lah, sebab kemungkinan akaun orang tu duit dia banyak, tak macam duit kita. So dia depend lah. Okay, satu lagi fund manage. Fund manage ni macam korang betul-betul bagi duit korang macam 1,000, pak korang bagi kat orang tu, kau trade lah. Kalau untung. Kalau rugi, lantak lah. Dia macam ni lah. Kalau fund manage ni, contohlah saya cakap, okay guys, saya open fund manage. Tapi fund manage ni dia tak ambil ramai tau. Dia ambil dalam seorang dua je. Tapi dalam amount yang besar. Tengok kepada trader, berapa dia request. Tapi fund manage ni yang menyebabkan banyak yang busukkan nama forex. Sebab banyak case scam dekat sini. Ramai yang macam okay, ambil fund manage. Contoh aku cakap, okay, nak open fund manage 10,000. Korang pun bagi duit kat aku 10,000. Lepas tu okay, aku ada dua pilihan. Satu, aku lari dengan duit korang macam tu je. Satu lagi, aku betul-betul main duit korang tu. Maksudnya betul-betul tekan. Tapi kalau profit tak ada masalah kan. Tapi kalau loss, korang pun cakap aku scam. Padahal duit dah loss, duit dah rugi. Joki account aku boleh modal 10k. Fund manage saya tak open. Sebab saya pun dah handle. Saya pun dah tengah handle ni fund manage. Ada dua klien. Fund manage tak boleh ramai-ramai. Nanti pening. Fund manage ni tapi macam bagi banyak MC sistem makan lah. affiliate. Itu ada juga fund manage tapi bagi MC makan affiliate. Itu ada juga. Nak join Tapi borak rugi kat mana macam nanti tu. boleh. Apa dia? Kau suka ni kan potong aku cakap kan? Kau ni. Nanti kan bila kau cakap tak tahu pula cakap apa nanti. Okay. Ingat kau cakap dengan aku. Mana ada gila aku cakap kat IG. Okay, sama. Sekejap. Apa lagi? Okay, fund manage saya tak open. Copy trade pun saya tak open. Kalau PC pun saya tak open. Apa lagi? Kalau kelas ni lah kelas free ni yang korang tengah tengok ni, korang tengah join ni. Ni kelas free. Tadi right malam mengajar Paul Laman. Yang tahu penat dia macam mana. Saya penat ni barai ni. Jangan gaduh bang. Share lah strategi. Itu nanti sebab ramai yang tak tahu basic lagi. Bagi korang faham basic dulu. Strategi, teknik atau entry apa semua tu nanti korang join nanti. Dalam sesi ketiga ke apa ke. Sebab sesi pertama, sesi kedua just betul-betul basic. Kita bagi orang yang tak tahu apa-apa untuk tahu at least sikit. Nanti ada kelas free lagi ke? Setiap minggu ada. Nak masuk group signal macam mana? Nanti bagi korang faham dulu basic. Sekejap aku baca komen dulu sikit. Apa ni? Aduh sakit kepala aku. Nak masuk group signal nanti korang boleh join channel Pix Guru Academy. Dekat situ nanti kita ada iklan yang macam mana nak join signal Pix Guru. Tapi tu nantilah bagi lepas diorang belajar basic dulu. Aku tak nak lah diorang belajar Tak. Yang tanya ni yang dah tahu ni. Kalau dia tak tahu, dia tak tanyalah pasal signal ni. Belajar free pun berbala. Thank you Abang Boya. Signal open kan? Tak open. Saya bukan tak open lah. Ada je signal, cuma saya tak nak bagi korang faham betul dulu. Bang, saya betul-betul zero macam mana ni? Belajar sini.
Sampai mana dah ni? Aduh lambat join. Aduh, kenapa lambat join? Adam Harik, saya baru 14 tahun, tak ada nombor akaun. So kena pakai mak ayah punya nombor akaun ke mana? Adam Harik, nanti kita ML, okey? Nak masuk grup signal macam mana? Nanti. Ada Lafi dah baca dah. Signal mana nanti? Untuk video kelas free ada ke? Tak ada. Kat mana sekarang Daman? Kat mana sekarang? Maksudnya apa tu? Next class bila man? Every week. 14 nak open real account. Serius lah bocah. Dia bukan bocah dia pro player ML Dia tim saya tu, tim bosku. Apa basic yang perlu tahu untuk trade? Ni yang sekarang ni tengah ajar ni. Pep Guru ada posting bagi basic padu dulu. Bagi basic padu dulu. Terima kasih man. Salam terbaik man dari Brunei. Dari Brunei Cik Mai tanya, Man dengan Jimmy ada buat PC ke? Man kalau PC dengan perempuan dia susah sikit, tapi aku rasanya boleh kot. Tu Jimmy open PC tu. Gila kalau nak. Abang Boya ni pun Abang Boya ni pun ada juga. Tak silap dia ada PC juga. Siapa nak PC? PC ke apa kan? Ni lah. Pro player ML tu bosku. Man, Muzammil dengan kau satu tim ke? Tak adalah. Abang Muzammil tu dia tim lain. Dalam Forex dengan Max. macam ni lah saya cerita sikit lah. Dunia Forex ni dia ada banyak tim. Tim ni. Semua boleh guide. Ada tim yang mengajar, ada tim yang fokus on fund manage, ada tim yang fokus on copy trade. Ada banyak. Nanti korang jumpa lah banyak-banyak. Okay, sambung. Okay, PC tak apa orang tanya. PC tu personal coaching. Maksudnya korang nak belajar, korang datang jumpa dengan orang tu one on one, bertemu muka dengan dia, dan dia akan turunkan ilmu dia, segala benda yang dia tahu. Tapi itu PC ni mahal lah. Itu cakap awal. PC mahal lah sebab perlukan keluarkan masa dan tenaga untuk jumpa korang kan. Lepas tu nak ajar full. PC ni dah jalan depan. Tapi PC ni kena ingat PC ni memang kalau orang tanya kalau bila tahu harga PC, jangan terkejut lah kenapa harga dia tinggi. Ada orang PC 3,000, ada orang PC 5,000, ada orang PC 10,000. Itu memang standard harga dia. Apa dia? Di sini yang aku masukkan macam kita perlukan cari seorang yang boleh mengajar. Maksudnya dia dah banyak experience dan dia ajar kita. Macam aku cakap explain tadi kan. Yang kita nak belajar, kita perlu keluarkan modal kan. Yang ni kan. Sifu ni, inilah pasal PC yang aku explain. PC ataupun tak kisahlah online class ke apa ni lah. Maksudnya dia tetap kena keluarkan modal yang mahal untuk mengajar kita. Tak silap. Kita tetap keluarkan modal yang mahal untuk orang tu mengajar kita. Maksudnya kita bayar dia untuk dia mengajar kita. Macam tu lah. Tapi dia sangat efektif. Cuma ialah biasalah benda efektif ni macam mahal sikit kan. Okay, aku nak explain pasal keburukan dan kebaikan. Nak explain pasal ni, kepentingan dan keburukan. Okay, macam ni. Bila korang dah jadi seorang trader yang power, kepentingan dia maksudnya korang dah, orang kata FTT ni maksud dia full time trader. Bila korang dah boleh konsisten, korang dah boleh trade, dah boleh buat duit, sekali korang nak buat sejam buat banyak mana ke, sehari nak buat banyak mana ke, macam korang dah boleh jadi FTT, korang dah boleh power, macam korang dah boleh orang kata kerja sendiri. Dah tak perlu kerja dengan orang. Masa korang boleh manage sendiri sekali. Maksudnya kalau korang tak ada duit, korang buka metadata, korang tekan je. Macam tu lah. Ni macam kepentingan seorang trader yang main forex. Ni dia punya orang kata apa, achieve lah, orang kata apa, target lah. Dia nak jadi FTT sebab dia nak free. Maksudnya dia nak bebas hidup dia. Dia tak perlu belajar, tak perlu kerja ada orang lah, apalah kan. Tapi keburukan dia macam perlu keluarkan banyak masa, perlukan banyak tenaga, Allah, tenaga, perlu keluarkan banyak, apa orang kata, mental lah kan. Kena ada mental lah. Maksudnya kita kena jaga kita punya emosi. Jangan kejap-kejap nak give up, kejap-kejap nak give up. Bukan keburukan lah, orang kata halangan dalam forex ni. Tapi okay, wang pun salah satu faktor juga.
Sebabnya, aku selalu explain pasal dalam forex ni, kalau korang nak trade, benda utama sekali jangan trade duit saving Jangan trade duit simpanan. Kalau korang ada RM50, korang keluarkan RM50 tu, korang nak nak masukkan forex, terus korang nak tekan, aku sangat tak recommend. Tapi kalau korang ada 100, korang nak tekan forex RM10, tak apa. Sebab korang masih ada RM90 lagi. Tapi kalau korang keluarkan 100 tu, memang 100 tu korang nak masuk ke dalam MetaTrader, korang expect dia 100% return, dia bukan macam tu. Sebab kalau korang loss, korang dah tak ada duit dah. So jangan trade duit saving. Korang trade duit yang willing to lose, orang kata. Sebab benda ni risiko. Ada masa yang korang boleh profit, ada masa korang boleh loss. So kalau korang ada duit 1,000, jangan trade semua 1,000 tu. Trade lah 100 ke. Tapi Kuatnya kuatnya kau. aku tersedak. Bukan apa, sebab ada beberapa orang yang dia macam, okey bang, saya ada 200 je ni, lepas tu boleh tak saya nak trade, sebab saya perlukan duit. Nanti dia ingat kan, dia macam dia trade, dia belajar forex, dia masukkan 200 tu, dia dah boleh grow 1,000 Dia dalam masa macam ni. seminggu. Tu satu mindset yang salah lah. Dia macam ni, apa? Okay, kau dengar trade forex ni, dia macam bisnes. Contoh, korang ada RM500. Lepas tu, aku rasa nak buka bisnes lah. Nak buka kedai burger. Lepas tu, kalau buka kedai burger 500, modal 500, memang boleh. Tapi tengok apa yang korang dapat dengan 500 tu. Apa yang korang, memang sikit lah kan barang nanti. Tapi nanti bila dah buka kedai tu, memang yakin ke terus ramai orang? Tak kan? Slow juga. Sama juga macam forex ni. Dia slow. Kena keluarkan modal, tekan FBX, tekan IGX. Apa dia? Untuk apa gila? Untuk apa X? Yelah, nak naikkan nama kedai supaya viral, tekanlah X. Ada ke orang niaga burger Ada. tekan FBX Zaman gila? sekarang kejap dia tekan IGX. Maksudnya macam, kedai ni nampak sedap apa semua, lepas tu orang datang. Macam tu lah. Rasa aku kena keluarkan modal lah kan. Di mana boleh. Dan kalau keluarkan modal, contoh 100 sehari untuk IGX. Lepas tu korang expect, korang keluarkan hari ni 100, esok orang datang. Dia bukan macam tu. Dia kena konsisten, seminggu keluarkan, minggu kedua tu barulah orang datang. Contoh lah, aku tak tahu sangat pasal ads. Tapi, macam tu lah. Okay, faham Adakah korang faham dengan sedikit penerangan tadi? Korang okey tak? Semua reply emoji senyum je. Apa yang lawak? Trader ni ada berapa jenis? Contohnya scalper macam tu. Boleh explain tak? Tu tahu tu. Dia sebenarnya ada 4. Scalper Jadi ada beberapa jenis. Ada yang jenis main setiap saat. Ada yang boleh tengok macam setiap minit. Kau ada tahu ada berapa Jimmy? Ada 3 ke 4 jenis trader? Awal-awal aku belajar dulu, setahu aku ada 3 jenis. Tapi selepas aku dah belajar banyak, sebenarnya trader ni sepatutnya ada 1 jenis je. Dan macam scalping, intraday dan swing, semua tu sepatutnya ada. Maknanya seorang trader tu kena belajar 3-3. Bukannya kena tahu satu je. Macam itu kalau betul kita nak scalping kan, macam at least kita kena tahu direction untuk intraday, dia nak pergi mana apa semua. Itu betul. Tapi mesti kau akan fokus satu benda. Betul. Contoh macam macam kita fokus yang tengah lah, yang berjam-jam lah. contoh macam aku kan swing kan. Aku suka swing. Tapi kadang-kadang aku ada juga trade scalping, ada juga intraday. Betul. Dia tengok fokus on mana lah kan.
dia depend masa korang. Kalau korang yang jenis tak ada kerja, duduk rumah je, so boleh je buka setiap minit. Dah tak ada masalah pun. Tapi kalau korang yang busy, korang nak buka sehari sekali pun boleh. Nak buka seminggu sekali pun boleh. Tapi cara permainan dia lain sikit lah. Okey. Okey, setakat ni ada apa-apa soalan lagi? Intraday apa? Okey, kau terangkanlah scalping tu apa, intraday, swing. Okey, sekejap Okey. Scalping. Yang hold position tu tak silap aku, nama dia volume trader tak silap aku. Scalping, intraday. Okey, ni Jimmy akan explain scalping apa semua tu lah. Okey, dekat MetaTrader, MetaTrader ada beberapa option yang korang boleh pilih. Korang nak main setiap 1 minit, setiap 5 minit, 15 minit, 30 minit, sejam, H1 sejam. Okey, saya silap. Okey, scalping ni biasanya untuk time frame M30, maksudnya setengah jam ke bawah. Intraday ni biasanya H1, H4, maksudnya sejam, 4 jam, D1, sehari. Ni untuk intraday. Swing ni untuk time frame D1, weekly, monthly, MTN. Okey. Ni time frame. Maksudnya time frame ni ada beberapa jenis trader yang dia entry, maksudnya dia tekan. So bila yang dia nak keluar, ada yang dia masuk seminit dia keluar, ada yang masuk 5 minit dia keluar. Sekati dia lah. Ada yang dia masuk sejam dia keluar, ada yang masuk dia tak nak keluar-keluar, sebulan baru dia keluar. Ni nama dia swing trader. Dia hold lama gila. Itulah penerangan secara ringkas lah mana boleh swing trader. Okey, so ada orang tanya mana yang paling sesuai ataupun mana yang paling baik. Benda ni depend dekat korang sendiri. Kalau korang suka yang ni, ya korang boleh teruskan dengan ni. Macam kalau korang belajar dengan seorang sifu yang selalu main ni, takkanlah korang nak tekan dekat sini kan. Korang ikutlah sifu korang tekanlah kat sini juga. Benda teknik ni, korang belajar teknik ni, korang lah gunalah dekat sini. Jangan guna kat sini, dia macam lari sikit. Maybe sama, tapi maybe lain sikit. Dia depend on macam mana korang. Depend on teknik mana yang korang guna. So yang mana yang terbaik, dia tak ada yang ni terbaik, yang ni yang tak elok, yang ni apa, yang okey. Dia tak ada macam tu. Dia ikut korang punya teknik tu sendiri. Scalping dengan intraday boleh guna teknik sama ke? Macam mana rasanya tak boleh kot. Rasanya dia lain sikit kot. Dia ada lain sikit. Dia tak boleh guna teknik sama. Sikit lah. Dia macam kena ubah-ubah sikit lah. Kau cuba terangkan dalam chart tu apa time frame yang ada. So aku nak buka chart ni. Kau apa? Tak payah kot, sebab nak bagi tahu pasal time frame je. Okay. Padam sekejap. Okay, dekat chart, dekat graph kan, dekat graph di MetaTrader kan, dalam application forex tu, dekat graph, dekat sini ada masa kan. Masa lah, berapa minit apa semua kan. So dia ada beberapa, sekejap saya cakap. Dia bentuk dia bulat macam ni. Dekat sini. Macam ni. Apa benda kau lukis gila. Baik aku buka chat je. Ya. Sorry. Tak payah tak apa, kau tulis je. M1, M5, M10, M15. Okay, ada M1, ada M5, ada M15, ada M13, ada H1, H4, D1, weekly. Terus ada satu lagi, monthly. Okay, ni untuk 1 minit. 1 minit. Ni untuk 5 minit. Ni untuk 15 minit. Ni untuk 30 minit. Ni untuk 1 jam. 1 hour.
Ni untuk 4 jam. Ni untuk 1 hari. Ni untuk 1 minggu. Dan ni untuk 1 bulan. Ada orang yang masuk bulan ni 2-3 bulan nanti baru dia akan keluar. Ada yang jenis macam tu. Tapi jenis orang macam ni yang jenis duit banyak gila lah. Dan kebanyakannya macam trader yang besar-besar, company yang besar-besar. So dia main time frame yang besar sebab modal dia besar. Tapi Kalau modal kecil-kecil ni biasanya main sini je. Tapi ini saja yang kita akan bagi tahulah pasal time frame. Dan kita tak bagi tahu pasal chart lagi sebab itu dah masuk the next session lah. Okay. So first session semua dah join. Okay. First session semua dah join. So nanti next session minggu depan kita just go on terus sesi kedua lah untuk kita borak pasal chart, pasal itulah yang korang tengok graf-graf semua tu kan. Kita akan explain lah pasal MT4, MT5 apa semua. Okay? Biasanya dekat story seorang trader kan, korang selalu nampak kan bentuk macam ni, macam ni, merah Jimmy. biru. Tunjuk chart Jimmy. Okay, inilah dia. Bila korang mesti nampak, korang mesti pernah nampak ni benda-benda graf ni Kalau semua korang kan. follow Luqman ke siapa-siapa kan, korang selalu nampak benda ni merah biru ni kan. Apa Itu- benda lah korang tak faham kan. Itu Nanti setup kita tu akan Jimmy. explain satu-satu. Okay, sorry. Ada setup tu. Ada setup tu. Ni aku dah ada setup atas tu sell tu, tapi aku tak entry. Cantik bodoh. Sekarang ni pun ada setup kat tu. Nanti aku tunggu market open. Ni pun aku dah tanda ni line ni. Tapi itulah, nak tunggu je lagi. Okay. So nanti korang join next week punya ni. Nanti kita akan explain tau pasal ni. Next week. Abang Boya Jimmy. Kenapa tu? Ni Abang Boya. Selalu nampak tapi tak faham. Nanti kita akan terangkan. Dia menua. Nanti kita akan terangkan. Kenapa dengan Anwar? Siapakah Anwar? Kenapa dengan Anwar? Ustaz Jimmy apa? Okay. Jimmy underscore official. Baik kau. Insta saya Mr. G. Okey, sekejap. Insta aku nak tulis cantik. Nanti salah je. MRJIMIE. Tak cantik lah. Aku Mr. tak pandai Jimmy. menulis lah. Melukis pun tak pandai. Semua tak pandai. Mr. Jimmy. Kau tulis je Mr. Jimmy dah. Kenapa korang boleh follow? Sebab story aku menarik. Tu je. Anwar tak Lagi si. menarik daripada Luqman. Story menarik. Apa benda bongok? Tu je lah. Iklan. Foto-foto je iklan IG. Apa ni? Sekejap. Tadi ada ni. Ada apa Okay, yang man. Anwar Sesi tak si. kedua bila lah? Next week lah. Next week kita buat. Hari korang selesa hari apa? Jumaat ke ataupun hari Ahad Tak nak malam? buat awal sikit ke? Esok ke lusa ke? Esok lusa? Ha. Tak boleh lah. Aku pakai Zoom. Oh, ya ke? Aku pakai Zoom. Okay. Tak apalah. Nanti lah Luqman akan update balik. Jangan PM pula aku tanya. Aku tak tahu. Luqman yang set up. Aku Lepas on tu je. korang jangan keluar dulu. Ni belum ambil lagi ni. Kita iklan jap. Okay. Kita borak dulu sekejap sebagai refresh balik kepala kan. Pasti korang pening kan. Jimmy cakap tak berhenti-berhenti. Suara dah tak sedap. Okay. So kita refresh dulu. Apa. Okay. Main saya cerita sikit pasal dunia forex trading kat Malaysia ni, okay? Dunia forex trading kat Malaysia ni kan, bila korang dah masuk dunia trading ni, korang akan jumpa macam-macam orang, jumpa macam-macam team yang fokus on copy trade, team yang fokus on fund manage, team yang fokus on signal. Ada juga team yang fokus on mengajar. Semua ada. Nanti korang akan jumpa. Dan kalau dia fokus mengajar pun boleh, kalau dia fokus on signal pun boleh, kalau dia fokus on fund manage pun boleh. Tak ada masalah. Okay. Dia macam mana cakap,
Kalau pasal signal Jauh. tak, aku cakap kat IG lah. Nak dengar juga. Okay, jap. Kalau pasal signal tak ada masalah. Kalau tapi mostly yang ditekankan pada orang pasal isu kelas lah. Kan, pasal isu kelas. Kenapa dia ni apa ni? Buat kelas selalu bukan sebab apa? Nama mungkin dia punya lead, mungkin dia punya follower dia lebih suka dengan kelas dia. Macam tu. Forex ni cabang buat duit. Banyak cabang buat duit. Okay, ni nak tulis Akman. Tak tulis. Ini tak tulis. Okay, mungkin setengah orang fokus on kelas. Mungkin setengah orang fokus on signal apa semua tu kan. Tapi banyak yang saya nampak bila orang akan cakap pasal ni lah. Bila orang selalu dua je cu. Sama ada pasal kelas dengan pasal signal. Benda ni tak salah pun sebenarnya. Sebab benda ni adalah servis. Orang cakap servis. Ya. Mungkin dia macam ni lah. Macam korang macam nak aku cakap dia macam servis. Kenapa kau buat, contoh kau kerja kat government, tapi kenapa kau buat side income dekat sini? Kat government kan dah dapat gaji. Kenapa kau buat sini? Macam tu. Tapi kalau dalam forex ni, dia bukan fokus on, dia kalau nak buat side income ni kan, dia bukan pasal side income. Dia nak pasal side income. Dia pasal apa cakap, orang cakap apa tau, jangan letakkan semuanya dalam satu bakul. Jangan letakkan semua telur dalam satu bakul. So maksudnya lagi better kalau korang ada income dari banyak tempat. Dari tempat sini, dari tempat sini, dari tempat sini. Macam tu. Kan? Okay. So kalau korang dah boleh buat duit dengan trade, korang boleh buat lebih kurang 10,000 seminggu, dan korang ada ilmu tu, lepas tu korang pula nak mengajar kelas, tak ada masalah pun. Dan sebab korang, maksudnya korang nak share ilmu korang, tak bermakna korang cukup, macam mana cakap, tak bermakna korang macam nak limit je 1,000 duit seminggu ni. Kita nak, apa orang kata, kembangkan kita punya income. Macam Umar cakap tadi, nak buat signal pun boleh. Kalau boleh seorang trader nak buat semualah. Nanti korang dah masuk dalam dunia trading ni, nanti korang punya follower sendiri korang akan nampak lah dekat follower korang. Dia lagi suka korang punya signal ke, lagi suka korang punya kelas ke, lagi suka korang punya apa ni, apa benda siap, apa benda farm manage ke, lagi suka korang punya copy trade ke. Baik, bacakan akaun lain. Macam mana tu? Jimmy, Yo, tengok telegram kat handphone kau. Alah, kena buka ke? Sekejap. Kan ada handphone dua kan. Kejap. Kau ada PM ke? Tak ada apa-apa pun. Webinar people shot. Kalau video ada ke? Ada. Bang ajar signal apa tu? Bukan ramai cikgu. Jadi trader kena bantu each other. Betul. Nanti kan bila tak mengajar, apa yang bukan dia tak mengajar, bila tak share, nanti kan orang cakap sombong pula. Kalau video, apa dia? Bila tak share orang kata kedekut. Lepas tu orang suruh PM nak belajar, nak mengajar. Bangang. Nak belajar, sanggup bayar tau. 10k nak suruh mengajar. Video forex ada ke? Ada. Encik Nasir lama tak nampak. TPSL tahu apa? Itu nantilah. Macam mana nak dapat vid tu? Boleh refer balik. Vid apa ni? Video dekat YouTube banyak lah video. Korang boleh search. Luman kalau DM Luman balas ke, DM lah. Tapi kalau saya tak perasan tu, sorry. Sebab ramai orang DM tak perasan. Kadang-kadang tak perasan. Kalau mana yang saya perasan tu, saya reply. Tapi kalau macam banyak sangat soalan tipikal kan, macam bang nak forex, bang
Nak forex bang? Memang tak layan lah. Haha, silent Mexico after mentorship terbaik. Terbaik. Tahu-tahu silent Encik Nasir. Cik Naisha ni yang join mentorship kita hari tu. Mentorship lama dah ni. Terima kasih sebab ramai yang sudi share-share ilmu. Semoga dimudahkan rezeki semua. Mantap. Ramai kat Malaysia ni yang share-sharing, yang mengajar. Kalau korang PM aku untuk belajar dengan aku tak open kelas tau. Tapi kalau nak belajar dengan Umar untuk PM aku, boleh. Kalau video dari Pik Guru ada ke? Nanti boleh refer kalau terlepas. Video apa tu? Kalau nak pasal sharing-sharing analisa, ada dekat saya punya IGTV. Dekat IG saya tu ada IGTV. Saya ada sharing-sharing sikit situ. Makin apa khabar? Kau baik? Saya berminat betul mau dapat ilmu abang. Mas, starting belajar better pakai laptop, phone atau tablet. Tak ada kaitan pun. Semua boleh. Semoga murah rezeki Ramadan. Terima kasih. Video MyRed ada ada lah dekat IGTV. Ada. Tu suara Abang Luqman apa ni? Abang Luqman pada. Abang Handsome Jimmy ke? Mana Apple si bunga-bunga? Apple tak tahu. What is movement average? Itu nanti lah. Kalau student diorang main apa ni? Biasa kalau student diorang main H4 daily. Awak nak tahu daily? Aku mute jap mic aku. Ada bising. Okay. Bos, section 2 nanti aja teknik ke? Belum, sabar. Section 2 nanti kita akan explain pasal MT4 dan cara penggunaan dia apa semualah. Kita akan explain semua dalam MT4 tu. Apa ni? Main kalau guna akaun bank parent, akaun MT4 kena guna nama siapa and akaun siapa? Nama parent lah. Man, PIPS tu apa? Nanti kita akan Jimmy tak ceritakan lagi pasal PIPS. Nanti kita bagi cakap dengan dia. Sesi kedua nanti kita akan cerita pasal PIP, pasal lot, pasal MetaTrader semua. Itu nantilah. Itu nanti. Sesi kedua. Lagi apa lagi nak bincangkan? Korang tanya dulu. Sila bagi pertanyaan sementara ni. Korang follow je Mexico ni. Lepas tu backtest mesti dapat. Sebab lu ni memang banyak trik mentorship yang terbaik. Thank you lah Encik Nasi. Guna LD senang, pip and spread. Guna LD apa tu? Bila section 2? Next week. Man minta izin record. Dah nak habis lah. Man habis sebelum pukul 1 boleh? Boleh je tapi tak sebelum tahu 12 habis. Tapi tak tahu nak apa ni. Tak tahu nak explain apa lagi Pasal first session ni. Ada PC tak open. Kelas advance berapa harga man? Free on the way. Tapi macam ni lah kelas advance, kalau nak kelas advance ni memang sekarang ada open saya. Tapi bukannya saya tak nak promote, cuma saya segan nak charge korang. Tapi ada je. Tapi kelas tu dengan kelas, kan nanti akan datang saya nak buat kelas advance free. Tapi lain lah dia punya, apa yang saya sampaikan tu lain. Ada sebab kenapa yang itu berbayar. Boleh intro tak untuk sesi level 2? Ni dah habis dah ni. Trade boleh jadi side income tak? Boleh. Agak-agak untuk budak 14 tahun risiko tinggi tak join forex ni? Sama je. Thank you ilmunya bang. Salam dari Indonesia. Terbaiklah Yoshi. Aduh. Nanti saya datang lagi Bandung ya. Umur 17 boleh ke join? Boleh. Naked chart or indicator? Which you prefer? Naked chart. Man, kalau saya guna account bank akak saya, lepas tu akak saya pun main MT4 account bank, kacau tak kacau? Let je slow and steady Man, untuk 14 tahun. Ya, kau kenapa kau Wan? 14 tahun. Dia tadi lagi. Kenapa kau? Ada tengok kat YouTube tapi tak faham movement average. Itu indikator tu. Bos, kalau deposit $20 dalam sehari tu boleh trade berapa kali? Gantung pada target ke? $20 ni macam mana cakap Akaun bawah $100 ni boleh trade. Cumanya Sikit lah. ibarat meletakkan
ibarat meletakkan akaun MT4 di hujung tanduk kerbau. Sekejap je boleh jatuh. Main forex better PC or phone? Tak ada masalah, dua-dua boleh. Minimum dolar berapa nak trade? Minimum kan berapa nak trade? Minimum deposit $5. Berapa modal nak start man? Tak kisah. Balik Malaysia next month saya nak jadi anak murid kau man sepenuh masa. Serius lah. Man, risk ratio berapa yang sesuai untuk modal $10? $10 ni lagi di ujung tanduk. Zone SND tunggu backup baru entry. Tu nanti saya tak cakap pasal ni. Saya tak nak cakap pasal ni dulu. Man, kalau lost duit modal burn ke? Banyak 14 tahun siap. Itulah tu. Tapi kan perlu verify dia. Man, modal untuk modal trade berapa? Tak kisah. Goal teknik buy and sell je. Apa beza free advance class and bayar advance class? Bayar tu ada lebih, ada kira macam free, kena free dengan bayar lain. Kalau bayar ni lain lah, ada saya ada ajar lebih sikit. Lebih sikit. $20 si Fuluk buat 18k relax-relax je. Itu lama lah tu. Itu dah lama dah Encik Nasir. $20 jadi 19k. Jimmy start berapa USD? Saya tak tahu lah dia. Lot kena kecil kan. Di tanduk Pik Guru. Bang, saya 14 tahun. Nak guna apa ni? Bang, apa ni? Mana soalan tadi? Bang, saya 14 tahun. Nak guna akaun pakcik saya boleh? Boleh. Asal lama sangat 14 tahun ni? Man, kalau umur 14 lagi. Aku suggest lah kan, kalau korang umur 14, korang ada 4 tahun lagi untuk 18 tahun. So korang practice lah sampai korang power demo account 4 tahun tu. Nanti korang depo lah dekat akaun korang sendiri. Daripada korang guna akaun pakcik korang, nanti korang dapat withdraw duit sebenar, masuk ke akaun dia. Lepas tu dia kata tak masuk, nanti macam mana? Lepas tu gaduh pula family. Tak kisahlah pakcik ke kakak ke apa kan. Better lah korang guna akaun korang sendiri. Korang guna masa korang ni, masa muda ni, untuk korang belajar demo account. Ataupun, yelah, buka YouTube ke apa ke untuk tambah ilmu. Nanti sampai masa untuk korang buka account bank nanti, barulah korang depo duit betul. Belajarlah teknik betul-betul dulu. Kalau 14 tahun dah belajar trade, habis sekolah dah power dah. Habis sekolah tu dah kira orang cakap dah next level lah. Jangan macam mana cakap, boleh je nak belajar. Tapi kan takut tiba-tiba tengah jawab PT3 kan. Soalan tanya ni, dia pergi jawab pasal SNR lah, candlestick lah, benda lah. Bang, saya baru lahir. Okey, sila masuk semula ke dalam rahim mak awak. Bocah. Dulu main deposit berapa untuk first trade? Lamanya tu cerita. Saya student webinar pucuk memang padu. Terbaiklah Zakuan. Patutlah kau main hilang. Cuba klik screen satu kali Jimmy. Kenapa? Akaun broker apa? Tahun ni boleh belajar. Tahun depan susah sikit SPM. Oh, ingat dia tengah rap tadi. Man, berat 13 dah boleh buat akaun bank man. Tapi 800 RM sehari spend limit. Prefer broker apa? Prefer Muzammil apa? Saya prefer broker apa tu? Saya prefer broker yang server dia tak, sebab sekarang ada macam mana cakap dulu saya pakai forex, lepas tu sekarang server dia tengah macam lambat. Saya prefer broker yang server dia laju. So bila saya entry tu kan, pump terus masuk. Tak adalah ada lambat-lambat, lagging. Apa ni? Go target buy or sell coming week. Sell short. Sell short pada sell sekejap. 100 pip boleh tu, 100 pip. Mentorship kelas paling OP. Webinar pucuk semua santai mantai terpucuk. Thank you. Aduh. Bos lagi senang trade guna PC or phone. Sebab saya tengok ramai guna PC. Dia macam ni je. Duduk boleh, tak ada masalah. Cuma PC ni lagi senang lah. Nampak besar kan. Broker dollar market. Okay, tak dollar market. Tak pernah try lah. Main kalau guna account bank, akak dia kacau macam mana tu. Terangkan sikit.
Yelah, nanti kan dah withdraw, nanti kan akak pergi shopping pula dah. Akak pergi shopping. Duit siapa masuk banyak ni? Ha. Itu kalau boleh buat duit banyak lah kan. Kena Guna- demo dulu. Guna phone je, trust me. Guna phone pun boleh, tak masalah pun. So broker entry laju untuk sekarang apa man? TVR laju. Lagi yang XE tu pun laju kat. Pergi apa Robo laju. Nanti je lah pasal broker ni korang ni. Macam nak trap besok. Macam dah boleh withdraw. Macam dah boleh withdraw. Macam mana lah nak withdraw 50,000 tak kata ke? Macam dah boleh withdraw 50,000. Apa lagi yang soalan? Aku pun tak pernah lagi guys withdraw banyak-banyak.